Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, dipertemukan lagi dalam tadabbur surah Al-Kahfi 19.0. Punyalah banyak siri sehingga episod yang ke-19 kita menampilkan dua panel yang hebat. Sebentar lagi saya akan perkenalkan mereka, para panel. Dan sebelum itu, alangkah baiknya kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Sebelum itu, saya minta kepada rakan-rakan yang berada di Facebook, yang melihat secara live, secara langsung di Facebook, anda boleh tekan button like ataupun anda ada komentar-komentar untuk say hi kepada para panel kita, insya-Allah boleh sangat diletakkan ruang komen. Dan yang paling penting lagi, anda boleh sharekan, tekan button share untuk lebih ramai lagi mendapat manfaat. Dan insya-Allah kalau boleh saya tengok di Facebook kita. Okey, sekejap. Ada tak rakan-rakan daripada mana kita nak tengok ni? Oh, belum ada lagi. Kod daripada rakan-rakan kita boleh letakkan daripada mana anda sedang mendengar bersiaran, macam mana, sudah makan malam ke belum. Kami ni belum lagi. InsyaAllah sebab nak fokus untuk memberikan ilmu spiritual kepada anda semua, insyaAllah. Okey, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita membuang masa, panjangkan lagi perbincangan pada malam ini. Panel pertama kita adalah tidak lain dan tidak bukan yang biasa kita lihat di Facebook Tadabbur Center, bahkan penulisan beliau juga kita kenal, iaitu Ustazah Nik Fatimah Amirah Nik Muhammad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bersiaran langsung dari mana Ustazah? Saya daripada Kajang. Daripada Kajang. Oh, jauh betul kita. Saya dekat Bangi. Jiran Datuk. Allahu Akbar. Okey, Ustazah Nik Fatimah merupakan sarjana bahasa Arab di UIA dan beliau merupakan antara dream team yang terawal bersama dengan Ustaz Fakhrul kita. Oh, tersebut pula panel kedua, Ustaz Fakhrul kita. Dan Ustazah juga merupakan pengasas kepada Mutiara Tadabbur. Anda semua boleh share apa tu Mutiara Tadabbur tu, anda boleh share di Instagram dan juga di Facebook, insya-Allah. Dan panel kedua kita yang membawa ayat ke-38 surah Al-Kahfi, iaitu Ustaz Fakhrul Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana perasaan di-upgrade daripada moderator kepada panel Ustaz? Allah. Itulah susunan Tuhan cantik kan. Asalnya moderator je, tapi InsyaAllah ramai lagi yang dapat manfaat daripada Ustaz Fakhrul punya perkongsian, insyaAllah. Asalnya di poster kita ada Ustazah Siti Mariam, akan tetapi Ustazah Siti Mariam tidak dapat bersama dengan kita dan moderator dia naik taraf kepada panel malam ni. Jadi muka saya ni lah yang terpaksa jadi moderator. Bukan terpaksa ya. InsyaAllah ditugaskan untuk menjadi moderator pada malam ni. Dan sedikit sebanyak insyaAllah saya bacakan ayat yang kita akan kupaskan pada malam ini, iaitu Suratul Kahfi pada halaman 298. Saya mengharapkan rakan-rakan ada buku nota, sahabat-sahabat, tuan-puan, datin datuk yang ada. Kita pada halaman 298 akan kupas ayat 37 dan ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم. Pada terjemahannya, berkatalah rakannya kepadanya semasa dia bercakap-cakap dengannya, patutkah engkau kufur kepada Allah yang menciptakan engkau daripada tanah, kemudian daripada air benih, kemudian
dia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki. Ayat 38, tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. InsyaAllah kita akan kupas dengan lebih detail ayat yang ke-37, ayat 38 yang di mana saya akan serahkan majlis kepada panel kita pada malam ini, dan harapnya rakan-rakan boleh fokus pada ayat 37 sebentar saja lagi bersama dengan Ustazah Nif Fatimah, iaitu kita lebih kurang tidak lama sebab kita live dalam 1 jam. Kita akan buka ruang ruang persoalan Q&A session pada hujung sesi, dan pada sesi ini 30 minit akan diberikan kepada Ustazah Nif Fatimah untuk ayat 37 dan 30 minit seterusnya akan diberikan kepada Ustaz Fakhrul Islam menyambung kepada ayat yang ke-38. InsyaAllah saya persilakan Ustazah Nif Fatimah untuk kita diskusi ayat yang ke-37. Silakan Ustazah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Lutfil Hadi, yang saya hormati juga Ustaz Fakhrul Islam sebagai panel bersama pada malam ini, alhamdulillah. Dan tidak dilupakan juga kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ibu ayah yang sedang menonton di Facebook Live Tadabbur Center, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tadabbur Center kerana beri peluang untuk kita sama-sama membincangkan ayat 37. Kalau bukan peluang ini mungkin kita terlepas pandang untuk kita mengkaji, untuk kita membaca banyak tafsir lagi tentang ayat 37. Jadi asbab program ini dan juga pengisian ini insya-Allah moga-moga kita boleh tadabbur surah Al-Kahfi itu dengan lebih mendalam, dan kita cari mutiara-mutiara tadabbur yang lain. Mungkin sebelum ini ibrah-ibrah yang lain kita dapat pada kalau kita tadabbur pada waktu lain, dan mungkin malam ini apabila kita mendengar ataupun kita melihat kupasan-kupasan dan sebagainya ni, mungkin kita dapat buah-buah tadabbur yang lain insya-Allah. Jadi pada malam ini ayat yang diberikan kepada saya iaitu ayat 37. Ayat 37 surah Al-Kahfi. Dan seperti mana yang kita tahu pun surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah yang besar kan dalam surah Al-Kahfi ini. Dan sekarang kita dalam kisah yang kedua, iaitu kisah pemilik 2 kebun. Kan? Dalam kisah pemilik 2 kebun. Dan kita pun tahu juga kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi ini mewakili ujian-ujian ataupun fitnah-fitnah yang ada kan. Jadi sekarang ni kita sedang membincangkan tentang fitnah yang kedua ataupun ujian yang kedua, iaitu ujian apa? Ujian harta kan? Ujian harta. Insya-Allah. Okey, ayat yang diberikan kepada saya iaitu ayat 37 yang berbunyi qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Yang bermaksud berkatalah rakannya kepadanya. Siapa tu kan berkata kepada rakan tu, siapa kan? Sekejap lagi kita tengok. Semasa dia berbincang dengannya, patutkah engkau kufur ataupun engkau ingkar kepada Allah? Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Patutkah engkau kufur kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah? Khalaqaka min turab, menciptakan engkau daripada tanah. Thumma min nutfah, kemudian daripada air benih ataupun air mani kan. Thumma sawwaka rajula, kemudian dia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki. Kalau kita tengok ayat ini, dia ada asbabun nuzul ayat ni. Ni kisah 2 orang Bani Israel. Kisah asbabun nuzul bukan ayat ni, kisah ini yang bermula pada ayat 32. Iaitu kisah 2 orang Bani Israel, seorang kafir dan seorang mukmin. Kedua-duanya mewarisi harta. Sebab itulah kisah yang kedua ini tentang ujian harta. Jadi kedua-dua lelaki ini mewarisi harta dan mereka ada harta, tetapi kita tengok bagaimana dua orang ini menggunakan atau membelanjakan harta mereka. Untuk kafir ini dia membelanjakan harta dia untuk membeli tanah, dia ada kebun dan sebagainya, kebun yang mewah dan juga harta-harta yang lain yang dia ada. Dan juga seorang lagi yang mukmin ini menggunakan
harta yang dia ada, mungkin tak berapa banyak seperti mana yang kafir itu, tetapi digunakan untuk jalan yang kebaikan. Okay? Dan salah seorang ini iaitu yang kafir itu mempunyai kebun. Seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang kita pernah kupas sebelum-sebelum ini, kisah ni ada kebun, okay? Kebun yang mewah, okay? Kebun yang mewah, kebun anggur yang dikelilingi pohon tamar. Kita tak boleh nak bayang kan, kebun anggur, mungkin anggur tu yang lebat dan sebagainya, kita mungkin bolehlah kita imagine kan, dan dikelilingi pohon-pohon tamar, dan kebun tu setiap tahun berbuah, okay? Berbuah kan, dia memiliki kekayaan yang banyaklah yang si kafir ini. Jadi dalam ayat ini berkatalah si mukmin itu kepada yang kafir, okay? Yang kafir, sahabat dia yang kafir ini. Dia kata apa? Dia kata akafarta billadzi khalaqaka min turab. Dia kata, patutkah kamu ni ingkar kepada Tuhan yang dah menciptakan kamu daripada tanah? Kan? Sebab apa dia mengungkapkan perkara ini? Sebab apa? Sebab kalau kita flashback balik, mungkin sebelum ni tuan-tuan puan-puan pernah mendengar, okay, tadabbur ayat 34, ayat 35, kan? Di situ adanya dialog ataupun adanya satu ungkapan, tiga ungkapan daripada si kafir ini yang menyebabkan lelaki mukmin ini perlu menegur ataupun memberi peringatan kepada lelaki kafir ini. Sangat menarik. Tiga ungkapan itu apa? Dan kalau kita tengok dalam ayat 34, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Dia kata dia ada harta yang lebih, kan? Dan kalau kita tengok ayat 35, wa ma azunnu an tabida hadhihi abada. Saya tak rasa pun kebun saya ni boleh binasa. Kan? Dia tak rasa pun, dia dah memiliki kebun yang sangat cantik, kebun yang sangat mewah, dan dia kata dia tak rasa pun kebun dia ni akan binasa. Dan yang paling teruk lagi, wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah. Dia kata aku tak rasa pun kiamat ni akan datang. Kan? Itu kronologinya. Jadi datanglah ayat ke-37 ini menjadi satu peringatan ataupun lelaki mukmin ini memberi peringatan kepada si kafir ini. Bagaimana dia memberi peringatan tu kita boleh tengok seni bagaimana dia berbicara dengan sahabatnya yang kafir. Masya Allah. Malam ini kita boleh tengok seni berdakwah juga. Ya? Seni berdakwah kepada, kalau dalam konteks ayat ini dia berdakwah kepada orang kafir. Tetapi kita boleh guna juga untuk kita berdakwah kepada sesiapa di sekeliling kita. Mungkin untuk memberikan peringatan, reminder, teguran dan sebagainya. Okay? Kalau kita tengok dalam tafsir Utsaimin, dia kata yuhawir itu wahwa yuhawiruhu wahwa yunaqishuhu fil kalam. Dia kata dia berbincang ataupun berbual. Ya? Sebab dia bermula daripada ayat 34 lagi, dia berbual, dia tengah berbual, dia tengah berdialog dengan si kafir itu kan. Tetapi 3 ayat sebelum itu semuanya ayat yang datang daripada si kafir, ya? Lelaki yang kafir itu. Tetapi lelaki mukmin ini bermula ayat 37 barulah dia rad ataupun dia respon kepada apa yang lelaki kafir ini katakan. Ya? Dia kata macam mana kamu boleh kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu daripada tanah? Kenapa disebutkan daripada tanah di sini? Khalaqaka min turab, kan? Sebab disebutkan daripada tanah ini merujuk kepada penciptaan Nabi Adam AS, bapa kepada seluruh manusia, kan? Diciptakan daripada tanah. Dan bukan sekadar disebutkan diciptakan daripada tanah. Kan? Dalam ayat ini disebutkan juga min nutfah, kan? Summa min nutfah. Dan juga manusia ini seperti mana yang kita tahu dilahirkan ataupun diciptakan daripada setitis mani yang sangat-sangat hina, kan? Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahawa Allah nak beritahu bahawa kita ni dah dijadikan daripada tanah, kan? Tanah yang dipijak-pijak, nutfah air mani yang sangat hina, kan? Dan Allah bentuk kita sebagai manusia yang sempurna dan sebagainya, kan? Dan Allah juga mampu membangkitkan kita semula pada hari kebangkitan, kan? Masya Allah. Jadi kalau kita tengok di sini ayat ni, kita dapat simpulkanlah bahawa akafarta, kenapa disebutkan akafarta, kan? Kenapa kamu kufur? Sebab apa? Sebab dia merujuk juga kepada ayat 36 itu yang mana si kafir ini, lelaki yang kafir ini
kufur. Lelaki yang kafir ini dia pun tak percaya kepada hari kebangkitan. Tak percaya kepada hari kebangkitan. Kalau kita tahu dalam surah At-Taghabun kan, Allah ada sebut kan, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Kan dalam surah At-Taghabun ayat 7 ni Allah kata di antara sebab-sebab kufur orang kafir ini ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka ni tidak akan sekali-kali dibangkitkan sesudah mati. Ini satu fahaman ataupun satu pegangan yang sangat bahaya kan. Sebab itulah mereka kufur kan. Jadi itu menurut tafsir Utsaimin. Dan kita pergi juga kepada tafsir Ibnu Katsir kan. Tafsir Ibnu Katsir yang saya rujuk, ayat ini merupakan ayat bantahan kepada si kafir ataupun ayat teguran daripada lelaki mukmin itu kepada yang kafir tadi, kerana terdapat pengingkaran kepada Tuhan yang telah menciptakan dia. Kan? Sebab apa? Sebab dia ingkar ataupun dia menzahirkan dia tidak menerima bahawa kita akan dibangkitkan semula dan sebagainya kan. Jadi ayat ini merupakan bantahan kepada si kafir itu ataupun reminder ataupun teguran kan daripada lelaki mukmin itu kepada yang kafir tadi, dan diingatkan semula tentang penciptaan kan. Kamu dah diciptakan daripada tanah, kamu diciptakan daripada air mani, kemudian Allah jadikan kamu lelaki yang sempurna kan. Kenapa kamu masih kufur kan. Seperti mana yang kita tahu dalam surah Al-Baqarah juga ada dalam ayat 28, lebih kurang dia punya nadanya kan, tentang tergamakkah orang kafir ini mengingkari kan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Bagaimana kamu ni tergamak nak kufur ataupun mengingkari Allah padahal kamu dahulunya mati. Kemudian kamu dihidupkan kan, kemudian kami menghidupkan kamu, kami mematikan kamu kan. Masya-Allah. Jadi ayat ini memberikan kepada kita bahawa teguran yang diberikan oleh si mukmin ini sangat cantik. Dia mengingatkan semula tentang kejadian kan, dan apa yang lelaki itu adalah kan. Okey. Kita nak tengok beberapa saya nak kongsikanlah beberapa poin menarik yang mungkin tadabbur saya sendiri ataupun mungkin Ustaz Fakhrul ataupun Ustaz Lutfil Hadi mungkin ada tadabbur ni sendiri juga. Tapi malam ni saya kongsikan dulu apa yang saya terlintas, apa yang saya rasakan, dan selepas kita merujuk tafsir, kita pergi kepada tadabbur kan. Jadi apa yang kita boleh letak dalam macam mana kita nak letak diri kita dalam ayat ni. Bagaimana ayat ini kita tujukan kepada diri kita. Kan? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelum ini, semasa orang kafir itu menyatakan kelebihan diri dia. Seperti mana ayat 34, dia kata dia banyak harta, dia lebih baik daripada yang si mukmin kan. Seterusnya dia kata dia rasa kebun ni memang tak akan binasa, kebun ni selama-lamanya akan hidup, akan subur dan sebagainya kan. Semasa dia mengatakan diri dia banyak kelebihan dan kekurangan kelebihan diri dia, dan dia beritahu kekurangan sahabat dia, kita lihat dalam ayat ni tiada satu pun yang lelaki mukmin itu balas kan. Semuanya dia cakap tentang kelebihan diri dia. Tetapi tibalah satu masa bahawa apabila dia cakap sesuatu perkara yang tidak sepatutnya, jadi lelaki mukmin itu bersuara. Apabila sahabat itu telah beritahu pemahaman yang salah ataupun yang patut dia tegur, jadi lelaki mukmin ini membuka mulutnya lalu menegur lelaki tersebut. Semasa lelaki kaya itu membanggakan diri dia, semasa lelaki kafir itu membanggakan diri dia kan? Dia yang memulakan percakapan itu. Kalau kita perasan ada dua perkataan yuhawir dekat sini kan. Yang pertama dalam ayat 34, yang kedua dalam ayat 37, wa huwa yuhawiruhu juga kan? Jadi pada ayat 34 itu yang memulakan dialog itu adalah si lelaki kafir tadi. Dia mulakan dialog dengan membanggakan diri dia. Okay? Lalu apa yang berlaku dalam ayat 37, tibalah saatnya untuk lelaki mukmin itu menyelitkan nasihat yang hendak dia sampaikan kepada lelaki kaya itu. Okay?
Jadi dia kata apa, tidak patutkah engkau ingkar kepada Allah yang menjadikan kita daripada tanah, kan? So kalau kita ayat orang kampung biasa, patut ke kau ni ingkar, macam tu kan. So dan kalau kita tahu elemen-elemen yang ada di dalam dia punya teguran ini adalah tanah, kan? Tanah, khalaqaka min turab. Tanah tu seperti mana kita tahu tak ada nilai tu, kan? Tak ada nilai orang mungkin pijak-pijak dan sebagainya, kan? Maka kenapa kita nak sombong dan kenapa kita nak rasa tinggi diri, kan? Jadi bermulalah tadabbur kita pada ayat ni. Apabila kita baca ayat ni, cuba kita letakkan diri kita, patut ke kamu ni Fatma ingkar kepada Allah, macam tu. Cuba kita letak nama kita dekat ayat ni, kan? Patut ke engkau ingkar kepada Allah yang jadikan engkau daripada tanah? Dia jadi satu ayat yang memberi peringatan kepada kita di saat kita dah ditimpa dengan satu ujian, mungkin ujian kekayaan, mungkin, kan? Ujian anak yang ramai, ujian kebahagiaan dan sebagainya. Jadi kita ingatkan balik diri kita supaya kita tidak kufur nikmat, kan? Kita ingatkan balik ayat ini. Adakah patut kamu kufur kepada Allah yang telah menjadikan kamu daripada tanah, daripada air mani, kan? Jadi kita letak diri kita dalam ayat ini. Dan Allah telah menciptakan manusia, kan, yang lahir selepas Nabi Adam tu daripada air mani yang hina, kan? Daripada tak ada apa-apa, jadi Allah ciptakan daripada air mani tadi tu, dan air mani juga hina, kan? Dan daripada air mani itulah terbitnya baby dan sebagainya, kan? Terjadinya satu makhluk manusia ini dalam rahim, kan? Masya Allah. Jadi dengan unsur yang dibawa ini, unsur tanah, unsur air mani dan sebagainya ini, dia mengingatkan kita terhadap kejadian asal usul manusia, kan? Sangat cantik teguran dia ni. Sebab kalau kita tengok, dan saya pun fikir perkara ni, kalau kita kembali kepada sesuatu yang asal, dia macam ada satu nilai yang sangat tinggi, kan? So macam contoh kita lah, kalau kita nak bagi tahu kepada sesiapa adik-beradik kita ke, ataupun siapa-siapa, kamu tak ingat ke kamu ni anak siapa, kan? Kamu ni cucu siapa, kan? Macam tu. Asal usul tu dia jadi satu benda yang signifikan, kan? Jadi nasihat yang diberikan oleh lelaki mukmin ini, dia mengingatkan asal usul kejadian manusia tu, kan? Masya Allah. Jadi adakah patut setelah Allah menjadikan kamu pandai berkata-kata, kamu sebagai manusia yang dah sempurna, kan, kamu kufur pula kepada Allah, kan? So kufur di sini boleh bermaksud tidak syukurlah kepada Allah, kan? Masya-Allah. So sangat unik lah bagi saya ayat ni, satu ayat tapi sangat dalam lah kalau kita boleh tadabbur lebih dalam lah. Jadi malam ni saya kongsikanlah sekadar yang saya mampulah untuk semua. Dan sebelum kita akhiri untuk ayat ni, saya nak bagi kesimpulan lah. Kesimpulan ini saya akronimkan 4M. Biasalah kita ni anak didik Ustaz Syahari, Ustaz. So tak larilah daripada akronim ni. Sebenarnya bagus Ustaz Syahari membawa kepada kita satu akronim fahaman, bukan fahaman, maksudnya idea kan, seni dalam kita berbicara ni, kan, kita bawakan akronim itu, orang lebih mudah nak tangkap, orang lebih mudah nak ni, kan? Masya-Allah. Semoga Allah memberkati Ustaz Syahari, alhamdulillah. Tadi pun ya. Kita postpone kesimpulan tu dekat hujung boleh Ustazah? Kesimpulan tu okey. Okey boleh lah. Okey boleh. Jelas, terima kasih. Alhamdulillah setakat ni terbaik Ustazah komen daripada rakan-rakan kita di Facebook juga. Ada yang letakkan nota apa yang Ustazah cakap. Antaranya Puan, kalau boleh saya sebut, Puan Rafidah Siddiq, antara cara tadabbur ganti kata engkau dengan nama sendiri, tuju kepada ayat itu kepada diri sendiri. Subhanallah. Okey, terima kasih Ustazah Ni Fatma, dan mungkin antara kepada Ustaz Lutfil Hadi. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustazah.
Ustazah, daripada Hanahan pun ada katakan anak didik ikut yang baik-baik. Allahu Akbar. Okey, menerusi ayat yang ke-37, kita sudah selami bersama dengan Ustazah Ni Fatimah, iaitu apa yang boleh saya dapat hasil tadabbur daripada perkongsian Ustazah Ni Fatimah adalah Allah mengembalikan semula proses. Sebab kebanyakan daripada kita ini tidak suka kepada proses. Kita selalu nampak kepada hasil. Sebagai contoh, kalaulah kita lakukan apa-apa kebaikan, orang akan nampak sama ada itu kebaikan ataupun keburukan. Tetapi orang tak nampak behind the scene, di sebalik cerita. Kalau kita tengok movie-movie yang best-best pun sekalipun, dia nak tengok hasil movie je, dia tak nak tengok behind the scene. Tapi setelah dia tengok behind the scene, iaitu proses yang Allah paparkan bagaimana kejadian manusia, baru dia fikir, kenapa aku kufur? Kenapa aku ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rupa-rupanya aku tak nampak proses nak jadikan manusia itu punyalah payah. Tapi dia tak nampak benda itu, maka Allah paparkan di dalam Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-38 dengan Ustaz Fakrul. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah Ni Fatimah dan saya serahkan majlis kepada Ustaz Fakrul Islam. Insya-Allah dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya terima kasih kepada Ustaz Lutfi Hadi, sahabat saya. Walaupun kita tak jauh pun Lutfi sebenarnya, tapi ialah saya berbesar hati dan berterima kasih kerana sudi membantu ambil alih jadi moderator. Dan tak lupa juga yang saya hormati, yang saya banyak belajar daripadanya juga, Ustazah Ni Fatimah. Dan Ustazah Atika tadi saya perasan ada juga bersama yang kita tulis di ruangan komen. Asatizah yang turut bersama pada malam ini, guru-guru saya yang mungkin juga sedang menonton, tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, haji dan hajah kesemuanya. Ada beberapa nama yang saya kenal bila saya tengok di ruangan komen. Alhamdulillah, ada Puan Rafidah. Puan Rafidah ni biasanya memang selalu tulis nota Lutfi. Dan nota-notanya sangat cantik lah, biasa dikongsikan. Puan Rafidah, kemudian kita ada Hanahan, Encik Abu Bakar dan semua yang tidak saya sempat sebutkan nama. Saya ucapkan selamat datang semuanya, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, pertamanya kita mulakan kita sambunglah sebenarnya. Kita mulakan perbincangan kita pada malam ini dengan kita mengungkapkan setinggi-tinggi syukur Alhamdulillah kerana Allah SWT kerana Allah telah menyusun supaya kita dapat berkumpul. Terkadang tuan-puan kita plan lah macam mana sekalipun, kita plan nak pergi kelas ni, kita pergi nak menuju kepada kebaikan. Tapi ketika mana Allah tidak izinkan, maka tidak akan berlaku. Jadi bila mana kita dapat berkumpul malam ni, satu nikmat yang besar. Terutamanya berkumpul dalam majlis Al-Quran. Kan kita sama-sama belajar. Tadi pun kita dengar Ustaz Lutfi Hadi bacakan. Kan dengan kita mendengar pun Allah SWT sebut, kita boleh dapat rahmat kan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kan. Dengan kita dengar dengan teliti, kita tak bercakap masa tu, kan kita boleh dapatkan rahmat. Dan pada malam ni, malam Jumaat yang mulia, malam Jumaat yang diberkati, alhamdulillah kita bincang berkenaan topik Suratul Kahfi. Yang mana Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis yang mana dirakamkan hadis tersebut yang mana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Takhrijul Adhkar, yang mana katanya status hadis ni hasan kan, yang mana hadis daripada Nabi SAW yang mana mafhumnya, yang mana dia punya matannya berbunyi innaman qara'a suratul kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain kan, yang mana mafhumnya lebih kurang bagi sesiapa yang membacakan suratul kahfi pada malam Jumaat, maka akan disinari baginya cahaya di antara dua Jumaat. Dan menarik tuan-puan, rakan-rakan sahabat-sahabat yang saya muliakan, yang saya hormati, menarik bila mana kita bincang berkenaan suratul kahfi. Al-Kahfi itu sendiri, kalau kita tengok dalam Quran, Al-Kahfi merujuk kepada gua kan. Jadi seolah-olah bila mana kita malam Jumaat kita baca suratul kahfi, kita bincang suratul kahfi, seolah-olah kita sedang lari daripada kebisingan, kita sedang lari daripada kita kata apa, keramaian, kita pergi ke gua-gua kan, untuk kita meningkatkan iman kita. Dan pelik, biasanya kalau kita pergi gua gelap kan, tapi Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi kan, bagaimana dengan kita pergi gua, kita dapat cahaya
Kan, yang mana dalam cahaya yang kita akan dapatkan bila mana kita membaca suratul Kahfi, bila mana kita memahami suratul Kahfi, kita akan dapat 4 cahaya. Iaitulah pertama, cahaya beriman, kan, cahaya dalam kita nak berakidah. Kemudian yang kedua, cahaya berharta. Kan, rupa-rupanya dalam kita berharta ni, kita selama dalam kegelapan. Kan, tapi bila kita baca suratul Kahfi, Allah akan berikan kepada kita cahaya. Dan cahaya berilmu. Kan, berapa ramai orang sangka dia berilmu, berapa ramai orang sangka dengan ilmunya dia ni berada dalam kedudukan yang bagus, tapi rupa-rupanya dalam kegelapan. Dan yang keempat, cahaya kekuasaan lah, cahaya pengaruh. Kita semua ada follower, kan, saya percaya kita semua ada follower, mungkin walaupun 10 orang, itu pun follower yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka pada malam ni insya-Allah kita berkumpul sama-sama, kan, kita beruzlah sebagaimana Nabi SAW, kan, Nabi sebelum nak terima wahyu, kan, Nabi biasa beruzlah. Jadi kita beruzlah sebentar, pergi ke gua yang gelap untuk dapatkan cahaya. Kan, kalau fikir logik macam tak logik sebenarnya. Macam mana pergi gua dapat cahaya? Kan, tapi itulah antara tema suratul Kahfi, iaitulah perkara-perkara yang berlaku dalam dunia ni, kan, tak semuanya boleh dihadam oleh logik akal kita. Dan rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jom kita sama-sama malam ni insya-Allah kita bincang ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Lutfi Hadi boleh bantu untuk paparkan, kongsikan matan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kan, tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Kan, ini adalah susulan daripada ucapan ataupun dialog daripada lelaki yang beriman kepada rakannya yang telah melakukan kufur. Kan, yang mana sambungan daripada nasihatnya, maka dia menyatakan prinsip. Kan, kata Buya Hamka, lelaki ini dia menyatakan apa prinsip dia. Penting. Sebab kadang-kadang bila kita bagi nasihat, kadang-kadang kita terlupa nak bagi tahu kita kat mana. Kan? So bila kita terlupa nak bagi tahu kita kat mana, kan, itu yang akan ada kecenderungan yang mengundang kepada seseorang untuk engkau tu pun belum tentu baik. Kan? Maka kita nyatakan stand kita, kan, bukan untuk kata kita ini lebih baik daripada dia, tidak. Tapi kita menyatakan stand kita bahawasanya siapa pun kita dulu, kan, siapa pun kita ke depan, stand kita sekarang adalah kita tidak akan buat benda yang dia buat. Sebab tu menarik rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat pada ayat 38, kalimah lakina. Kan, kalau belajar bahasa Arab, Ustazah Fatimah, kalau saya salah boleh tegur. Ini sekadar yang saya sempat study sikit, tak begitu mendalam pun saya punya study. Yang mana kalau i'rab lakina, dia akan jadi kalimah yang asalnya adalah lakina ana. Kan, lakina ana. Tetapi hamzah dihazafkan dan nun dua ni diidghamkan. Tu yang jadi lakina. Sebab bila syaddah ni maksudnya apa? Syaddah ni maksudnya berhimpun dua nun. Satu mati, satu berbaris. So lakina. Jadi kalimah lakina dia merujuk pada apa? Dia macam nak menggambarkan betapa lelaki beriman ni dia sedang putuskan diri dia dengan rakannya tu. Maksud dia tak sama. Ataupun kalau mungkin susah nak faham, pernah tak saya teringat guru saya pernah kongsi. Guru saya kata, kalau seseorang sedang berbicara dengan kamu dan dalam bicara dia tu ada tapi, kan, perkataan tapi tu menafikan perkataan sebelumnya. Kan? Perkataan tapi menafikan perkataan sebelumnya. Contoh, saya pergi kedai makan dengan Lutfi. Saya kata dengan Lutfi, nak makan nasi lah. Tapi chicken chop pun nice juga. Kan? Bila saya kata macam tu, saya tak nak makan nasi pun sebenarnya. Saya nak makan chicken chop. Kan? So, nak bagi mudah faham je begitu. Maksudnya adalah, lelaki beriman ni dia cepat-cepat tak nafikan bahawasanya kalau kau pernah terfikir aku macam kau, tak. Aku cut off terus, aku tak sama macam kau. Aku deny terus, aku seperti kamu. Kan? Dan kemudian lelaki ni pun kata apa? Dia kata bahawasanya stand dia, prinsipnya adalah apa? Prinsipnya adalah aku meyakini bahawasanya Tuhan tu adalah Rabbku. Kan? Kita mungkin akan bincang sedikit by kalimah tentang beberapa perkara menarik yang saya temukan lah, saya sempat baca, dan saya rasa ini antara perkara menarik yang mungkin kita boleh sama-sama explore. Kan? Iaitulah lelaki ni kata apa? Dia nafikan, dia deny cepat-cepat. Kan? Aku tak sama macam kau. Kan? Maksudnya adalah
bila mana dia nafikan, aku tak sama macam kau, bukanlah maksudnya dia berlapang dada, maksudnya dia macam berbangga, aku tak akan jadi macam kau lah, tidak. Dia seolah-olah macam moga-moga Tuhan menyelamatkan aku daripada buat benda yang sama macam kamu, kan. Sebab tu nanti kita akan tengok yang mana pada ayat 41, ayat 40, kan, iaitulah lakinya dia kata fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik, kan, moga-moga Tuhan beri kepada aku kebun yang lebih baik, kan, kebun yang mana menyebabkan semakin bertambah kesyukuran. Sebab tu dalam saya teringat saya punya guru kita Ustaz Syahari, dia ada sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya terlupalah dalam perbahasan surah, saya terlupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu surah ni yang mana saya terlupa specifically, tapi ada menyebut tentang betapa ujian senang lebih payah pada ujian susah. Ujian senang ni lagi sukar daripada ujian susah. Sebab ramai orang bila mana Tuhan bagi dia kesenangan, sebagai contoh Qarun lah. Qarun kita tahu kisahnya, kisah tentang bagaimana sebelum Allah kurniakan kepadanya harta, kan, apa yang berlaku adalah dia kata, kalau aku dapat harta yang banyak, aku akan lakukan infak, aku akan zakat, kan. Tetapi the moment dapat harta, satu harta ni antara fatana ataupun kita kata sebagai ujian yang bila mana kita dapat benda tu, kan, dia akan menggelapkan mata kita, kan. Sebab tu dalam kita dapat harta ni kita perlukan cahaya supaya kita tak digelapkan, kan. Maka lelaki ni kata apa? Aku akan berbeza dengan kamu, kan. Kalau kamu tadi Ustaz ulang sekali lagi, kenapa ada alif pada lakina? Bukan ada alif, ada hamzah. Hamzah. Dia sepatutnya kalau i'rab dia lakina ana, kan, tetapi hamzah tu dihazafkan. Lepas tu kita baca lakina, kita tak baca lakina ana. Kita tak baca lakina ana. Dan kalau perasan macam atas tu kan, atas tu kan dia, bila atas tu dia ada macam bentuk bulat macam tu kan, maksudnya dia mematikan fungsi alif tu. Alif punya fungsi kan maksli. Maka kalau sepatutnya baca lakinna terpanjang. Tapi bila ada simbol tu, maksudnya dia tak seolah-olah hilang. Lepas kita baca lakinna huwa. Kita baca terus masuk, kan. Maksudnya kenapa wujud simbol tu kat situ nak menggambarkan cepat, dia nak bagi tahu prinsipnya apa. Dia tengah deny dan dia cepat-cepat nak bagi tahu prinsipnya apa, kan, supaya kadang-kadang kita dalam kehidupan kita kadang-kadang kita suka sangat deny tapi kita tak bagi tahu kita kat mana, kan, dan kita menyebabkan kita mengundang orang untuk ada assumption dan perception yang tidak sepatutnya. So kita boleh belajar daripada lelaki beriman ini, iaitulah kita dah deny, kita kena cepat-cepat bagi tahu kita ni kat mana, kan. Dan lelaki ini cepat-cepat bagi tahu, kan, dia punya prinsip adalah aku akan sentiasa mengutamakan Tuhan, kan. Lakinnahu wallahu rabbi, aku percaya dialah Allah. Dan tidak semata-mata berhenti di situ, kan. Lelaki beriman ni dia define siapa itu Allah, kan. Yang mana lelaki beriman ni dia kata Allah itu adalah Rabb, kan. Allah adalah Rabb. Menarik. Kenapa agaknya tak guna ilah? Kenapa kena Rabb? Kan dalam bahasa Arab, tuan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalimah Tuhan tu ada beberapa terms, kan. Ada beberapa kalimahnya lah. Kita Melayu ni satu perkataan je. Bila sebut Tuhan, Tuhan lah, kan. Tapi orang Arab ni mereka kaya dengan bahasa, kan. Antaranya ilah, antaranya Rabb, kan. Menarik kalau kita renungkan kenapa penggunaan kalimah Rabb. Kita semua tahu Rabb ni adalah pemelihara, kan. Kalau dalam bahasa Arab bila sebut Rabbatul Bait, suri rumah, maksudnya orang yang pelihara rumah, kan, daripada serangan internal, kan. Maksudnya serangan yang kita boleh nampak dan tak nampak lah, kan. Antaranya serangan-serangan berbentuk emosional, kan, serangan fizikal, contoh macam orang baling batu, kan. Biasanya suri rumah ni dia akan protect lah, macam itulah lebih kurang, kan. So lelaki ni dia menggunakan dia menyifatkan Allah sebagai Rabb, kan. Menarik kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, kan, bila mana penggunaan kalimah Rabb, kan, kalimah Rabb ni kebiasaannya kalau kita jumpa dalam Quran, kalimah Rabb ni adalah kalimah yang sedang usaha nak pujuk. Pujuk sebab apa? Pujuk supaya
seseorang itu dia tak buat benda yang menjemput azab. Dia tak buat benda yang menjemput azab. Sebab tu sebenarnya bila lelaki ni dia nyatakan prinsip, dia sebenarnya ada hidden message. Hidden message dia adalah apa? Dia sedang pujuk sebenarnya lelaki yang kufur ni. Dia tengah nyatakan prinsip, dalam masa sama dia tengah pujuk dalam diam. Dan ini antara kehalusan seni berdakwah lah, sebagaimana yang Ustazah Fatimah sebut tadi. Memang tema malam ni adalah kehalusan seni dalam kita menyampaikan. Kita pujuk, dalam masa sama dia tak rasa terpaksa. Kan? Maka kata Imam Ar-Razi, kalimah Rob ini merujuk kepada satu keadaan yang mana bila kita gunakan terms that, maksudnya adalah kita sedang memujuk seseorang supaya dia tak buat benda yang akan menjemput azab. Lepas tu kalau kita baca Al-Fatihah kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Penggunaan Rabb di situ, kan dia bukan semata-mata nak pujuk supaya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya tinggalkan benda-benda yang menjemput azab. Dalam masa yang sama, kan penggunaan kalimah Rabb ini, dia bukan sekadar halang, tapi dia sedang mengalu-alukan. Kan? Dia sedang mengalu-alukan. Jomlah kita sama-sama buat, kita follow kebenaran, kita follow rahmat dan kita follow keampunan. Kan? Sebab tu kalau kita baca suratul Falaq, suratul Nas, kan, qul a'udzu birabbil falaq. Kan? Penggunaan kalimah Rabb di situ bukan semata-mata kita nak minta ada dapat protection, tetapi sebab kita nak dapat rahmat dan maghfirah. Kan? Kita nak dapat rahmat dan maghfirah. Seseorang akan dapat protection bila mana dia mendapat kasih sayang. Kan? Jadi itulah kehalusan kalimah Rabb. Dan kalimah Rabb, dan kemudian dia bukan sekadar bagi tahu yang prinsipnya adalah aku percaya Tuhan itu, aku percaya Tuhan itu pelihara aku. Aku percaya Tuhan itu telah bagi banyak sangat kebaikan kepada aku. Maka aku takkan buat benda yang mensyirikkan. Aku takkan melakukan perkara yang menyebabkan Tuhan kecewa dengan aku. Iaitulah apa? Iaitulah melakukan syirik. Kan? Aku takkan syirik dengan orang yang dah protect aku. Kan bayangkan someone dah protect kita. Tiba-tiba kita decide untuk khianat dia. Bayangkan apa perasaan. Contoh macam ibu ayah kita lah kan, tuan-puan. Kita bayangkan ibu ayah kita, ataupun yang tersayang yang dah buat segala perkara yang diperlukan, dia tumpahkan kasih sayang, dia protect kita kan. Bila tiba-tiba kita decide untuk khianat dia, apa perasaan dia? Mesti dia itu makhluk. Kan itu makhluk. Kan? Maka lelaki beriman kata apa? Aku tak sampai hati nak khianat Tuhan yang dah protect aku, Tuhan yang dah bagi kebaikan kepada aku. Kan kalimah syaraka ni, kan kalau kata Ibnu Faris dalam kitabnya, yang mana kalau dia ada pemisahan tau, kalimah shin pula kan, kalimah shin, kalimah ra dan kalimah kaf. Kan dia pemisahan yang mana dia akan membawa kepada dua maksud. Maksud yang pertama, dia adalah sesuatu yang disertai ataupun dia lawan kepada seorang. Maksudnya dia ada gandingan lah. Kan maksudnya dia bukan ganjil. Sedangkan Tuhan tu ganjil. Kan Tuhan tu ganjil, Tuhan tu satu. Kan, dan kemudian yang kedua, dia adalah sesuatu yang ada apa ya, kesinambungan, dia perpanjangan. Maksudnya dia akan ada satu, kita kata apa ya, dia dalam bahasa mudahnya dia merujuk kepada keadaan yang dia perlukan sesuatu. Begitu. Maka kalau kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di nak bagi faham syiriknya apa? Syiriknya adalah kita berdoa kepada sesuatu sebagaimana kita berdoa kepada Allah. Kan? Kita takut kepada sesuatu sebagaimana kita takut kepada Allah. Kan? Seolah-olah Tuhan itu telah disamakan dengan sesuatu yang tidak selayak baginya. Kan? Maka lelaki beriman kata apa? Aku tak sanggup buat benda tu. Kan? Aku tak sanggup buat benda tu. Dan iaitulah aku menyamakan Tuhanku itu dengan sesuatu yang tak selayak dengannya. Kan? Wala usyriku bi rabbi ahada. Kan, jadi ini satu ungkapan yang dikeluarkan oleh lelaki beriman ini, yang mana antara perkara yang kita belajar, tuan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara perkara yang kita belajar, kalau kita lihat apa perkara-perkara hidden
daripada ungkapan yang sangat ringkas. Nampak ringkas, tapi dia ada satu message yang sangat panjang. Yang mana kadang-kadang kita ni kita tak berani tau untuk menyatakan apa dalam hati kita. Contoh macam kadang-kadang kita tak berani kadang-kadang nak voice out our stand. Sebagai contoh, kita tak suka satu benda tu, tapi kita sekarang decide untuk tak apalah, benci dalam hati. Kan ada sebut iaitulah ada level-level kepada, maksudnya level-level daripada teguran. Kalau kamu mampu tegur dengan tangan, tegur dengan tangan. Kalau kamu mampu tegur dengan lidah, tegur dengan lidah. Dan kalau tak mampu untuk buat semua benda, maka cukup benci dengan hati. Kan? Tetapi pada ayat ini kita belajar, kan, lelaki beriman ini, kan, dia memilih untuk menegur dengan kemampuan yang dia ada. Dan perkara yang sangat mencabar sebenarnya, sebab kalau kita lihat kalimah pada ayat 37, kalimah sahib. Sahib ni menggambarkan betapa erat, betapa dekat, sangat rapat. Dan mencabar tuan-puan sebenarnya untuk kita tegur dengan kasih sayang kepada orang yang sangat akrab dengan kita. Kan, kita sebagai contoh terutamanya pada mu'alaf lah kan. Realiti ni biasa terjadi pada mu'alaf. Mereka beriman dan mencabar sebenarnya untuk mereka menyatakan bahawasanya mereka ini dah beriman kepada keluarga. Kan. So kita belajar daripada lelaki yang beriman ini, iaitulah kan, supaya apa yang berada dalam hati kita, kan, kita voice out. Kan, kita voice out, kita jangan biarkan ia tersemat dalam hati semata-mata. Sebab kita tak akan tahu kesan daripada perkataan apa yang kita voice out daripada dalam hati kita, kan, dia boleh memberikan kebaikan yang banyak. Sebab tu saya teringat ada satu kata-kata yang mafhumnya lebih kurang, dia kata-katanya lebih puitis. Tapi dalam cerita Cikgu Gokil, kita tengok kan Lutfi, Cikgu Gokil. Antara words penting dia adalah perkataan itu sangat berkuasa. Dengan perkataan kamu boleh menghidupkan dan kamu boleh menyebabkan orang tu mati. Mati tu bukan literally mati, tapi jiwa dia mati. So dalam konteks ayat 38 ni, kan, kesan daripada perkataan, kan, kita yang mana lelaki beriman ni, dia memilih untuk menyatakan keimanannya, prinsip dia, kan, yang mana dia menyatakan bahawasanya moga-moga, kan, moga-moga aku tidak jadi seperti kamu, yang mana bila dapat nikmat aku jadi kufur, kan, iaitulah aku tidak meletakkan suatu nikmat itu pada tempatnya, kan, maka itu kufur, kan, dia sembunyikan. Kafarah tu kan, dia satu keadaan dia sembunyikan, macam sebab tu petani disebut sebagai kufaron, kan, sebab dia kan dia menyembunyikan batas, dia tanam lepas tu dia sembunyi, kan. So dia menyembunyikan hakikat yang sebenarnya walaupun dia tahu dah benda tu, kan. Maka kita belajar daripada lelaki beriman ni bahawasanya kita semua akan bersetuju bahawasanya kita tak sanggup dan kita tak sampai hati sebenarnya untuk syirik kepada Tuhan. Dan lelaki ni perlu bagi tahu, kan, supaya lelaki tadi tu dia tersedar bahawasanya perkara yang dia lakukan adalah perkara yang salah. Dan macam saya sebut tadi, betapa halus kalimah Rabbi itu, kan, menggambarkan kehalusan. Dia seolah-olah tak macam tegur direct, tapi seolah-olah macam sedang pujuk, jomlah kita jadi kembali manusia yang bersyukur. Jadi begitulah tuan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan daripada ayat ke-38. Moga-moga adalah sedikit sebanyak manfaat yang kita boleh dapatkan, dan moga-moga kesan daripada kita bersama-sama cuba zoom in, kan, setiap ayat, kan. Kita mungkin tak mampu nak zoom in setiap kalimah, kan. Saya pun tak mampu sebenarnya untuk zoom in setiap kalimah. Jadi berdasarkan yang saya sempat-sempat je sebenarnya, sempat-sempat baca sikit. Jadi moga-moga kesan daripada usaha kita tu Allah akan mengundikan kepada kita cahaya supaya kita tidak lemas dalam kegelapan, terutamanya menguruskan harta. Allah Ta'ala alam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Kalau saya tersilap, mohon Ustazah Fatimah tegur saya, sebab Ustazah Fatimah adalah orang dalam bidang bahasa Arab, dan mungkin kalau ada juga asatizah yang lain yang turut bersama, saya sangat terbuka untuk ditegur. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Lutfi Hadi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Sudah selesai kupasan ayat ke-37 dan ayat yang ke-38 daripada Ustazah Ni Fatimah dan juga Ustaz Fakhrul Islam. Dan kalau boleh saya bacakan di ruangan-ruangan chat, ramai juga yang menuliskan nota-nota, di antaranya Kaisara, and then kita ada Puan Nur Aini Kasim, kita ada Puan Rafidah yang bersungguh
tuliskan setiap baik-baik kata daripada Ustaz Fakhrul dan juga Ustazah Ni Fatimah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama pada malam ni. Makin kita nak habis, makin ramai yang join. Macam mana ni Ustazah? Ustaz, kena sambung lagi ke? Okey, insyaAllah. Jika sahabat-sahabat ada soalan, boleh kemukakan di ruangan komen dan insyaAllah saya akan bacakan dan sampaikan kepada panelis pula, kepada panel-panel kita, iaitu Ustazah Ni Fatimah dan juga Ustaz Fakhrul. Dan insyaAllah Ustazah, boleh saya ajukan satu soalan Ustazah? Boleh. Okey, Ustazah, dalam ayat yang ke-37, kalau kita lihat seperti mana Ustazah sebutkan pada ayat 37 dan ayat ke-34, ada disebutkan kalimah yuhawir, dan Ustazah ada letakkan di awal-awal tadi, ini merupakan antara seni untuk berdakwah. Ustazah, kalau soalan saya, adakah ini barangkali ini adalah teknik untuk kita berdakwah, ataupun barangkali kenapa Allah menggunakan kalimah yuhawir? Kenapa Allah tidak menggunakan kalimah, yalah kalau kita tegur someone, obviously orang tu kena dengar, wajib akan dengar kan. Contoh kalau mak kata, masuk ke apa ke, sini, yang anak kena diam, yang anak tak boleh nak bercakap-cakap. Tapi kenapa Allah paparkan di antara seorang bos dan juga seorang hamba sahaya pekerja dengan kalimah yuhawir, Ustazah? Okey, terima kasih untuk soalan yang bagus tu Ustaz. Alhamdulillah. Okey, untuk soalan ni, Allah gunakan perkataan yuhawir dalam dua tempat kan, dalam ayat 34 dan juga ayat 37. Yuhawir ni kalau kita tengok dalam ayat ni, dia berkata kepada kawannya yang beriman ni. Di sini kalau kita tengok dalam tafsir tadi, apa yang saya sebutkan tadi, tafsir Uthaymin tadi, yuhawir tu dia beritahu yunaqishu fil kalam. Yunaqish maksudnya berlakunya satu dialog ataupun berlakunya bukannya satu hala, berlakunya dua hala punya conversation, bukannya satu hala lah. Jadi di sini kita boleh tengok bahawa seperti mana Ustaz Fakhrul pun sebut tadi kan, digunakan juga perkataan sahib kan, iaitu sahabat ataupun yang rapat lah kan, yang bukannya dia baru jumpa kan. Jadi adanya satu dialog ataupun conversation antara kedua-duanya. Jadi di sini kita tengok seni bagaimana dakwah ini mudah diterima apabila kita sudah ada ikatan hati ataupun kita sudah ada sesuatu yang kita dah muqaddimah dengan orang tersebut kan. Kalau sebagai contoh, kalau kita baru jumpa dengan orang tu kan, kalau kita pun berada di tempat seorang yang penerima dakwah, maksudnya orang yang akan menerima dakwah, kita pun rasa macam jelik ataupun kita rasa macam siapa ni stranger nak nasihat kepada kita kan. Jadi apabila lelaki yang miskin ini, lelaki yang mukmin ini dia menegur, maksudnya sebelum itu sudah ada satu perbincangan ataupun sudah ada chit-chat lah antara mereka, sembang santai antara mereka berdua. Jadi inilah sebenarnya strategi dakwah ataupun seni kita berdakwah. Kita mesti ada ikatan hati dulu dengan orang tu kan. Setidaknya mungkin kita dah tanya khabar, kita dah berbual dengan dia dan sebagainya. Saya pernah ada pengalaman ya Ustaz, waktu saya di Darul Quran dulu. Saya pernah naik Darul Quran kan jauh kan, Kuala Kubu Baru. Betul. Memang jadi, ke hujung Zah. Hujung sana. Jadi naik KTM kan, naik KTM tu. Betul. LRT, tak ada LRT kat sana. KTM tu. KTM. Ya Allah lamanya. Lepas tu ada satu masa tu saya ditakdirkan duduk di tepi seorang perempuan Cina. Jadi waktu tu kita yelah kita pelajar lagi dan kita masih muda kan. Jadi apa yang saya buat adalah bertanya khabar perempuan tersebut dan sebagainya kan. Jadi dan sempat jugalah tanya dia kan, kamu percaya kepada siapa, apa yang kamu faham tentang God. Saya sempat tanya dia, saya sempat sembang dengan dia. Okay. Jadi saya yelah mungkin tak terlalu dalam perbincangan tu sebab dia pun dah nak keluar kan, dia nak turun train tu. Jadi
saya wujudkan perbincangan tu. Tapi sebelum tu tanya khabar dia, okey dia daripada mana dan sebagainya. Jadi itulah seni kita dalam berdakwah kepada non-Muslim. Kalau bukan non-Muslim pun kepada orang Muslim biasa pun mestilah kita ada ikatan hati dulu kan. Kita wujudkan dulu satu kemesraan kepada mereka. Bukannya kita pergi tiba-tiba, awak ni kenapa tak pakai stokin ni kan? Kenapa tak pakai tudung labuh ni? Kan? Kalau kita beritahu macam tu mungkin orang akan rasa macam susah nak terima dakwah kita. Kan? Betul. So itulah yang saya boleh kongsikan lah. Jadi perlunya ada strategi, perlunya wujudkan dulu kemesraan sebelum kita menegur orang tersebut supaya senang dakwah kita diterima. Wallahualam. Allahu Akbar. Itulah dalam kita menegur pun dia perlu ada repo, perlu ada salam perkenalan dulu, kena bagi gula-gula dulu, bagi coklat dulu, ambil hati dia, barulah kita sampaikan kepada hasrat yang Al-Quran ingin sampaikan kepada kita. Allahu Akbar. Terima kasih Ustazah. Makin bertambah ya Allah, makin bertambah lagi di ruangan komen kita yang meletakkan nota-nota daripada jawapan Ustazah. Dan mungkin soalan terakhir kepada Ustaz Fakrul sebelum kita menutup tirai pada malam ini. Ustaz, soalan dia level-level SPM Ustaz, sebab kita SPM baru keluar result ni. Okey Ustaz, kalau boleh saya tanyakan satu soalan, menerusi ayat yang ke-38, kenapa Allah tidak menggunakan kalimah selain daripada kalimah ahada di hujung ayat itu? Kenapa Allah tidak menggunakan 99 nama Allah yang lain? Barangkali mungkin Al-Mulk ke, mungkin Ar-Razak ke? Kenapa Allah menggunakan kalimah di situ ahada, Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau boleh bagi jawapan ringkasnya sebab lawan pada syirik lah kan. Syirik ni kan dua, jadi satu lah. Itu jawapan ringkas. Jadi kalau jawapan yang sedikit panjang, kita nak yang panjang, Ustaz. Tapi tak panjang sangat lah insyaAllah. Ahada ni dia bukan sekadar menunjuk kepada kuantiti, tapi ahada ni menunjuk kepada kualiti. Iaitulah penggunaan kalimah ahada menjelaskan bahawasanya, cuba renung balik, ada tak suatu entiti yang boleh lakukan sebagaimana yang Allah boleh lakukan? Jadi penggunaan kalimah ahada di situ, dia menjelaskan kualiti yang mana kita mungkin boleh dapat apa yang kita sebut sebagai nikmat daripada sesiapa sahaja. Tetapi tidak ada yang boleh bagi kebaikan sebagaimana Allah bagi kebaikan. Tidak ada yang boleh menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan kita sesuatu, termasuklah bagi kepada kita musibah. Kan? Kita bila sebut musibah ni ialah benda yang negatif lah dalam fikiran kita. Tapi musibah ni Allah SWT menerusi Quran, dia mendidik kita musibah ni dengan perspektif yang berbeza. Kita kan bila sebut musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita renung baik-baik suratul Baqarah, kan Allah SWT mendidik kita supaya bila kita menerima musibah, kita cepat-cepat get back to God, kembali kepada Tuhan. Sebab daripada sudut perbahasan bahasa Arab lah kan, musibah ni orang Arab ni bila dia akan sebut musibah, benda yang dia celebrate. Kalau tiba-tiba kawan kita kena ni, kita pun, kawan kita kata aku kena musibah, kita pun tiba-tiba kita cakap ye ni kawan kita tampar kita agaknya kot. Tapi Allah SWT mendidik kita supaya melihat musibah sebagai cara Tuhan nak bagi kebaikan. Maka berbalik kepada soalan, kenapa penggunaan kalimah ahada di situ, bukan kalimah-kalimah lain, bukan nama-nama yang lain, kualiti yang lain. Sebab kalau jawapan pendek tadi syirik lah, syirik kan dua, jadi satu. Dan kita pun sebut syarikat. Syarikat ni, mana ada syarikat satu orang, syarikat ni ramai. Yang mana asas kepada syarikat tu akan ada 2 orang lah yang starting, kemudian bertambah. Kan, jadi penggunaan kalimah ahada bukan sekadar menunjukkan kepada kuantiti, tapi menunjuk kepada kualiti. Maksudnya tidak ada orang, manusia mungkin boleh cipta klon, tapi adakah klon yang dicipta manusia boleh menyamai ciptaan Tuhan yang asli kepada kita? Betul. Kan? Bolehkah manusia cipta cap jari? Tak boleh. Kan? Manusia mungkin boleh menghasilkan benih, tapi benih yang manusia hasilkan takkan mampu menyamai benih yang Tuhan hasilkan. Kan? Jadi penggunaan kalimah ahada di situ sangat halus dan sangat menarik, sebab
satu sudut supaya lelaki yang kufur tadi, supaya dia renung balik nikmat yang Tuhan bagi kat dia tu, adakah nikmat tu ada orang lain boleh bagi sebagaimana Tuhan bagi kepada dia. Jadi itulah daripada sudut jawapan yang saya boleh kongsilah Lutfi tentang kenapa penggunaan kalimah ahada merujuk pada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Allah Ta'ala. Sebenarnya saya rasa tak puas. Sebenarnya saya nak tanya satu soalan lagi, tapi sebabkan masa kita dah 1 jam. Saya rasa macam tak kena. Tapi tak apa, insyaAllah. Kita mungkin postpone lah kot. Terpaksa postpone soalan ni. Dan kita tutup dengan kesimpulan akronim daripada Saza ni. Masih ada kan Saza? Okay, terima kasih. Tak adalah cantik sangat akronim saya ni, semuanya huruf M semuanya. Saya simpulkan sebagai 4M malam ni, insyaAllah. 4M, okey, 4M. InsyaAllah yang pertama yang saya boleh kongsikan kesimpulan pada malam ini, memberi nasihat kepada sahabat yang melanggar perintah Allah. Memberi nasihat kepada sahabat kita, keluarga kita, orang yang di sekeliling kita yang sedang melanggar perintah Allah. Okay? Jadi kalau kita bersahabat ataupun kita berkeluarga, tidak semestinya kita tidak boleh menegur. Kita kena menegur. Jadi kalau ada sahabat kita yang sedang buat maksiat, ada buat sesuatu yang tidak sepatutnya, kita perlu tegur. Kita perlu tegur. Dan tegurlah dengan cara berhikmah. Kan? Kita tengok cara macam mana kan. Kalau kita perlu menegur orang yang lebih tua daripada kita, ada caranya. Kan? Orang yang lebih muda daripada kita mungkin ada caranya. Ada level-levelnya kan. Jadi kena menegur. Tapi yang penting adalah kena menegurlah kepada sesiapa yang sedang berbuat maksiat dan sebagainya lah, ataupun melanggar perintah Allah. Itu pertama. Yang kedua yang saya boleh kongsikan adalah M. 2M di M yang kedua ini, membina ikatan hati sebelum menegur. Membina ikatan hati sebelum menegur. Jadi apa yang lelaki mukmin ini buat adalah dia yuhawir dulu, dia bermunaqasyah, dia cik-cik dulu, dia sembang-sembang dulu dengan lelaki kafir itu. Kan? Dia dengar dulu lelaki kafir itu bagi tahu apa. Kan? Dia dengar dulu. Tak ada pun satu yang dia respon sewaktu lelaki kafir itu sedang bercerita tentang diri dia. Macam kita lah kan. Kalau kita dengar kat sahabat kita, aku ada kereta Lamborghini kan, Ferrari aku ada rumah besar semua kan. So kita dengar apa yang dia ungkapkan. Kita dengar dan kita analisa, dan tibalah satu masa kita pula boleh merespon. Kan? Jadi ada waktunya kita perlu mendengar. Mendengar juga adalah seni dalam kita berbicara dengan yang lain. Okey, yang ketiga, M yang ketiga adalah mempraktikkan seni dalam menegur. Mempraktikkan seni dalam menegur iaitu nasihat yang padat dan membekas. Yang ni yang saya rujuk balik tadi dengan ayat turab dengan nutfah tadi kan. Maksudnya dia ingatkan kembali kepada asal usul kan. Jadi nasihat tu memang sangat deep dan sangat membekas apabila dia kembalikan semula dengan asal usul kejadian manusia. Jadi sama juga dengan kita. Kita nak beri nasihat kepada orang lain ni, biar padat nasihat kita tu. Jangan meleret-leret kita nak membebel lama-lama sehingga kan dia rasa macam annoying dengan kita. So dia tak dengar dah nasihat kita. Kan? So kalau boleh macam nasihat yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat 37 ini sangat ringkas. Dia kata kamu boleh kufur kepada Tuhan yang dah ciptakan kamu daripada tanah. Macam tu. Kan macam sangat deep lah nasihat dia tu. Jadi yang ketiga tadi, mempraktikkan seni dalam menegur, iaitu nasihat dengan padat dan membekas. Yang keempat akhir sekali adalah mensyukuri nikmat Allah dan elakkan kufur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah dan elakkan jadi orang yang kufur nikmat. Jadi apabila kita sangka kelebihan yang kita ada adalah hasil usaha kita sendiri, seperti mana si lelaki kafir ni yang dia rasa dengan usaha dia sendiri, dia ada kebun yang cantik dan dia rasa kebun dia tu memang tak akan binasa, dan lebih teruk lagi dia rasa macam hari kiamat ni tak akan datang kan. Dan dia sangka kelebihan yang dia ada tu adalah hasil usaha sendiri, maka waktu tu dia dah kufur nikmat lah, tidak bersyukur kan. Jadi kita kena jadi orang yang bersyukur. Macam mana nak jadi orang yang bersyukur adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk kebaikan. Allah beri tangan kepada kita, kita menulis di media sosial yang baik-baik, seperti mana tuan-tuan puan-puan yang dah menulis dekat media sosial hari ini. Alhamdulillah,
dah menggunakan nikmat Allah, kan. Dan juga kita buatlah apa saja yang boleh menimbulkan kita rasa bersyukur kepada Allah, kan. Kita rasa rezeki kita banyak, harta kita banyak, kan. Kita ada kebun mungkin, kan. Kita ada kebun, mungkin antara kita ada kebun dan sebagainya, harta yang banyak. Kita sedekahkan, kan. Hasil daripada kebun tu kita bagi kepada yang memerlukan mungkin, kan. Kita sedekahkan kepada jiran-jiran dan sebagainya. Jadi gunakan nikmat yang ada itu dengan sebaiknya supaya kita menjadi lebih bersyukur, insya-Allah. Jadi itulah 4M yang saya boleh kongsikan kepada semua. Wallahu a'lam. Allah ta'ala a'lam. Okey, alhamdulillah kalau tengok pun ramai yang dah repost, kita boleh panggil retweet ayat-ayat 4M Ustazah, antaranya Kaisara, antaranya Puan Siti Khadijah dan juga pendengar tetap kita Puan Rafidah Siddiq yang meletakkan 4M. Nak tengok apa 4M? Boleh tengok dekat ruangan komen ataupun boleh dengar daripada perkongsian Ustazah sebentar tadi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton. Kita dapat reach 80 orang yang mendengar dan mudah-mudahan 80 orang pada malam ini sama-sama kita meraih Tadabbur Surah Al-Kahfi sesi yang ke-19 ataupun episod yang ke-19 menerusi ayat 37 dan ayat yang ke-38. Mudah-mudahan Allah ganjarkan syurga yang tertinggi buat kita dan mudah-mudahan kita sampaikan apa yang kita dapat malam ini kepada yang terdekat dengan kita. Mungkin ahli keluarga, mungkin rakan, mungkin siapa-siapa sahaja di ruangan guru ataupun di ruangan kelas, apa sahaja yang kita dapat daripada ayat ke-37 dan ayat yang ke-38. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada panel Ustazah Hani Fatimah dan juga Ustaz Fakhrul Islam atas kesudian berkongsi dengan kami semua yang fakir akan ilmu Al-Quran ini, yang fakir dengan ilmu Al-Quran, dan kalianlah yang menunjukkan jalan cahaya menerusi surah Al-Kahfi. Terima kasih panel dan juga terima kasih yang menonton. Dan sebelum kita tutup, saya ingin memperkenalkan beberapa buku terbaru Tadabbur Center. Di antaranya ada 2 buku daripada Ustaz Syahri sendiri, iaitu buku Zulkarnain, boleh dapatkan. Dan buku yang kedua adalah buku Alam Tara. Penulisnya dan lain dan tidak bukan ada di sini. Tidakkah engkau melihat? Dan insya-Allah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan insya-Allah sebagai titipan kepada kita semua, mudah-mudahan kita dapat membaca suratul Kahfi daripada ayat 1 sehingga ayat 110 mungkin pada malam ini ataupun pada esok pagi, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum. Kami mengundur diri. Jumpa lagi dalam sesi Tadabbur Surah Al-Kahfi 20.0 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya moderator. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.